Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kelas kita hari ini kita akan masuk bab baru, unit 6, bab 6 iaitu tajuknya asid dan base. Okey, asid dan base. Jadi awak boleh buka modul. Okey, modul di muka surat 108. Okey, 108 Okey, dia ada mind map. Okey, mind mapnya di muka surat 104 tu. 104 dan 105. Okey, bab ini juga dia menggabungkan sekali dengan tajuk garam. Okey, kalau awak tengok asid, base dan garam Tapi untuk permulaan ini kita kenali dulu asid dan base. Okey, jadi boleh rujuk modul muka surat 108. Okey, 108. Okey, so hari ini kita akan tengok kepada pengenalan asid dan base. Okey, asid dan base. So, first sekali kena tahu apa dia asid lah. Okey, asid ni daripada lower form lagi. Naik kepada daripada lower form subjek sains. Memang awak dah kenal asid. Okey, memang dah tahu dah asid. Okey, so untuk chemistry, untuk kimia, awak kena betul-betul tahu apa dia maksud asid. Okey, iaitu bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Okey. Okey, bahan kimia yang mengayon. Okey, dia mesti mengayon dalam air. Jadi kita perlukan air. Perkataannya adalah mengayon. Jadi bila dia mengayon, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Yang mana ion hidrogen ini adalah penting untuk menunjukkan sifat asid bagi bahan tersebut. Okey, jadi awak kena ingat asid ni dia berkaitan dengan ion hidrogen. Okey, jadi bahan kimia tu dia akan mengayon, dia akan pecah kepada ion hidrogen dan ion sampingannya lah. Okey, contoh kita ambil hidrogen klorida. Okey, hidrogen klorida ini dalam bentuk gas. Okey, apabila gas hidrogen klorida larut dalam air, apabila dia larut dalam air, molekul hidrogen klorida mengayon kepada ion hidrogen dan ion klorida. Okey, so dia boleh mengayon kepada ion hidrogen. Okey, ini kita nak lah. Bila dia mengayon kepada hidrogen, maksudnya dia boleh menunjukkan sifat asid kerana dia ada ion hidrogen. Dan ion sampingannya adalah ion klorida dalam larutan aqueous. Okey, so daripada keadaan gas, dia dah jadi larutan aqueous. Okey, gas hidrogen klorida tadi. Dan larutan aqueous tu kita panggil namanya adalah asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik yang mana formulanya adalah sama, HCl. Gas hidrogen klorida pun HCl juga. Okey, HCl juga tapi dalam bentuk gas. Okey, yang ni dalam bentuk aqueous, Ak. Okey. So, inilah yang dikatakan HCl hidrogen klorida tadi dilarutkan dalam air, maksudnya dia akan mengayon. Mengayon ni maksudnya dari molekul, ini molekul. Okey, dari keadaan molekul dia akan mengayon, dia akan tukar jadi bentuk ion. Iaitu apabila dilarut dalam air, dia akan jadi aqueous kan. So, aqueous ni namanya adalah asid hidroklorik. Jadi, bila mengayon dalam air, dapatlah satu ion hidrogen dan ion klorida. Kita pecahkan baliklah HCl tu. Okey. Itulah maksudnya mengayon dalam air, menghasilkan ion hidrogen. Okey, kemudian ion hidrogen yang terhasil itu ialah ion hidrogen. Sepatutnya ion hidrogen tadi dia bergabung dengan molekul air. Okey. Molekul air membentuk ion hidroksonium H3+O.
H3O+. Okey, kan sebabnya gas hidrogen klorida HCl tu kita masukkan di dalam air. Okey, so bila masuk dalam air dia larut dan dia mengayon. Okey, air adalah H2O. Okey, air adalah H2O jadi H+ ni dia akan ada satu daya lah. Okey, dia akan bond dekat H2O. So H+ dengan H2O, maka terbentuklah ion hidroksonium. Okey, sepatutnya HCl, hidrogen klorida, tambah air, dapat H3O+ dan Cl negatif, iaitu ion hidroksonium. Tapi ion ini kita tulis sebagai H+, ion hidrogen. Okey, maksudnya H3O+ ini adalah sama dengan ion hidrogen. Jadi untuk memudahkan kita menulis persamaan, memudahkan kita tulis persamaan, ion hidroksonium ini kita kenali sebagai ion hidrogen. Hidrogen ni dia melekat dekat sini. So terbentuklah H3O+. Ini yang sepatutnya terhasil. Tapi ion hidroksonium ini kita sebut dia, kita tulis dia sebagai H+ sahaja. Sama. Jadi sampai sekarang kita akan gunalah persamaan ion itu. Ion hidroksonium tu kita tukar jadi H+. So dia jadi macam ni lah persamaan dia. HCl dapat H+ dan Cl negatif dalam bentuk aqueous. Aqueous ni tak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. Itu dari segi maksud asid. Dia mengayon kepada ion hidrogen. Next. Walaupun ion hidroksonium ialah ion sebenar yang wujud dalam larutan aqueous untuk memberikan sifat asid, namun untuk memudahkan penerangan kita sering menggunakan ion hidrogen untuk mewakili ion hidroksonium. Ini macam yang saya cakap tadilah. So kita kenali sifat fizik asid. Kalau kita tahu asid ni dia ada rasa masam, dan asid kuat. Kepekatan yang tinggi, asid dengan kepekatan yang tinggi dia boleh menghakis dia boleh menghakis, dan asid ini dia boleh tukarkan ke litmus biru kepada merah, dan asid boleh mengalirkan arus elektrik. Kita panggil boleh mengalirkan arus elektrik ni kita panggil elektrolit. Elektrolit. Elektrolit ni adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Kenapa dia boleh mengalirkan arus elektrik? Kerana asid dia mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. Sebab asid ni dia boleh mengayon tadi kan, mengayon kepada ion hidrogen dan satu lagi ion sampingan kan. Itulah ion-ion yang boleh bebas bergerak Jadi dia boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian asid ini kita boleh kelaskan dia mengikut kebesan, kita panggil. Kebesan asid. So apa dia kebesan asid ni? Bilangan atom hidrogen yang boleh mengayon bagi setiap molekul asid dalam satu larutan aqueous. Dia ada 3. Yang pertama kita panggil asid monoprotik. Yang kedua kita panggil asid diprotik. Yang ketiga kita panggil asid triprotik. Mono kan, mono 1, di 2, tri 3. Apa dia monoprotik? Iaitu satu molekul asid
Dia akan mengion kepada satu ion hidrogen. Okey. Kalau diprotik, satu molekul asid mengion kepada 2 ion hidrogen. Okey. Kalau triprotik pula, satu molekul asid mengion kepada 3 ion hidrogen. Okey. So, sampai 3 je lah. Tak ada lebih. Jadi, contoh asid hidroklorik. Asid hidroklorik adalah HCl. Okey, sejenis asid monoprotik. Okey, kerana satu molekul asid hidroklorik mengion kepada satu ion hidrogen. Okey, itu kita buat nak panah, mengion kepada H plus dan Cl negatif. Okey, ini satu molekul. Okey, ini satu ion hidrogen. Okey, itulah maksudnya. Okey, kita tengok contoh. Okey, asid nitrik. Asid nitrik HNO3. HNO3, so dia mengion kepada ion hidrogen H+ dan ion nitrat. Okey, ini satu kan. So, bilangan ion hidrogennya 1. Jadi, bila 1, dia adalah monoprotik. Okey. Asid sulfurik. Okey, asid sulfurik H2SO4. Dah nampak kat sini H2 kan. So, jadi dia mengion kepada ion hidrogen H+, dan disebabkan dia 2 H2 kat sini, jadi ion hidrogennya pun ada 2. Okey, ion hidrogennya pun ada 2. Dan ion sulfat, ion sampingannya. Jadi, berapa bilangan ion hidrogennya? Ada 2 H+. So, 2 ion hidrogen. Jadi, kita panggil dia asid diprotik. Okey. Yang ketiga, contohnya adalah asid fosforik H3PO4. Kita dapat H3 kan. So, H3, ion hidrogennya ada 3 dan ion fosfat. So, bilangan ion hidrogennya ada 3 H+. Jadi, kebiasaan asidnya, asid fosforik adalah asid triprotik. Okey. Dan contoh satu lagi adalah asid etanoik CH3COOH. Okey, yang ini special sikit. Okey, H-nya duduk kat belakang. So, dia akan jadi H+ lah. Satu saja H-nya. Okey, dan ion etanoat CH3COO negatif. Okey, so hidrogennya berapa? Ada 1. Jadi asid etanoik adalah asid monoprotik. Okey, berbeza dekat sini asid etanoik ni dia punya arrow dia adalah arrow berbalik kita panggil. Okey, arrow berbalik ni maksudnya tak semua atom hidrogen dalam asid etanoik boleh diionkan. Okey, maksudnya bila asid etanoik itu masuk dalam air, H+ tu tak semua pecah. Tak semua dipecahkan jadi ion. Ada yang masih kekal dalam bentuk molekul. Masih kekal dalam bentuk CH3COOH. Okey, yang mana kita panggil asid lemah. Okey, asid lemah. Kalau ada arrow berbalik ni. Okey, asid lemah kita akan belajar ke depan lagi lah dalam tajuk kekuatan asid. Okey. So, awak kena kenal kebiasaan asid monoprotik, diprotik dan triprotik. 1 ion hidrogen, 2 ion hidrogen dan 3 ion hidrogen. Okey. Itu pengenalan untuk asid lah. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan base dan alkali. Okey, kenapa base dan alkali ini dia duduk sekali Okey, base dan alkali ni dia macam adik-beradik lah. Adik-beradik juga, cuma dia berbeza. Okey, dia berbeza sikit.
Base ini adalah bahan kimia. Okey, dia bertindak balas dengan asid. Maksud dia bertindak balas dengan asid boleh menghasilkan garam dan air. Okey, itu maksudnya. Kenapa? Sebab base dia tidak larut dalam air. Base dia tak larut dalam air. Dia tak boleh larut dalam air. Jadi, dia cuma boleh bertindak balas dengan asid. Bila dia bertindak balas dengan asid, apabila kita ada base, kita masukkan di dalam asid, dia baru boleh larut. Dia baru boleh larut dalam asid tu dan dia boleh bertindak balas menghasilkan satu bahan barulah, iaitu garam dan air. Okey. Okey, contoh base. Contoh base adalah logam oksida ataupun logam hidroksida. Maksudnya yang belakangnya oksida dengan hidroksida itu adalah base. Kita panggil. Okey, kecuali oksida dan hidroksida yang kita kenali dia sebagai alkali. Okey. Contohnya ya, alkali ini adalah maksudnya bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidroksida. OH negatif. Okey. Kalau asid tadi ion hidrogen. Okey, kalau alkali pun dia boleh mengion dalam air menghasilkan ion hidroksida. Okey, kerana alkali ini dia boleh larut dalam air. Dia boleh larut dalam air. Okey, jadi contoh alkali adalah, alkali ni tak banyak tak banyak. Okey, contohnya amonium hidroksida NH4OH ataupun amonia aqueous NH3AK. Itu alkali lah. Awak tengok belakangnya hidroksida kan. Okey, selain daripada tu natrium oksida, natrium hidroksida. Kalium oksida, kalium hidroksida ataupun lithium oksida, lithium hidroksida. Yang kumpulan satu. Oksida dan hidroksida. Okey, selain daripada itu, alkali adalah barium hidroksida dan kalsium hidroksida. Okey, cara nak ingat dia, saya ingat nak baca. Nak baca untuk alkali sahaja. Okey, ni adalah untuk amonium hidroksida dan amonia aqueous. Natrium oksida, natrium hidroksida. Okey, kalium oksida, kalium hidroksida. Lithium oksida, lithium hidroksida. Nak okey. Baca, barium hidroksida, kalsium hidroksida. Okey. Ini je alkali yang boleh larut dalam air. Sikit je. So, sekarang ni caranya adalah awak kena ingat contoh alkali. Nak baca ni. Okey, selain daripada anak baca, oksida dan hidroksida seperti magnesium oksida, zinc oksida, magnesium hidroksida, zinc hidroksida, kuprum 2 oksida, kuprum 2 hidroksida dan banyak lagi lah, aluminium oksida. Okey, apa-apa logam lain lagi? Selain daripada alkali anak baca tu, dia adalah base. Asalkan belakangnya oksida dan hidroksida. Okey, dia adalah base dan dia tak larut dalam air. Tak larut. Manakala alkali, dia larut. Okey, itu beza dia. Base dengan alkali. Okey. Kemudian sifat fizik alkali. Sifat fizik alkali ini ada rasa pahit dan permukaan yang licin.
Okey, menukarkan ketat limus merah kepada biru, dan alkali juga boleh mengalirkan arus elektrik yang kita panggil elektrolit lah. Okey, elektrolit. Okey, kenapa boleh mengalirkan arus elektrik? Samalah. Okey, sebab mempunyai ion yang bebas bergerak. Okey, itulah sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab dia boleh mengion tadi, jadi dia ada ion-ion yang bebas bergerak. Okey, so sekarang ni awak kena ingat maksud base dan alkali, contoh dan sifat-sifatnya lah. Okey, contohnya lah paling penting contoh alkali ni, Nakli baca. It's for alkali. Selain daripada itu, ia adalah base. Dan awak perlu ingat base tak larut air, tapi boleh bertindak balas dengan asid. Manakala alkali ni larut dalam air. Okay. Larut dalam air. Dan alkali pun sebenarnya boleh bertindak balas dengan asid. Okay, nanti kita tengok seterusnya lah. Okay, topik yang seterusnya. Okay. Next, untuk persamaan pengayonan bagi base dan alkali. Ini base terlarut iaitu alkali. Ini contoh-contoh yang saya sebut tadilah. Natrium oksida, kalium hidroksida, amonia aqueous, natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida. Okey, ini kita panggil persamaan pengayonan. Okey, maksudnya dia pecah kepada ion. Okey, macam natrium oksida ini kita tambah dengan air, dia akan jadi natrium hidroksida dahulu ya. Kemudian natrium hidroksida baru dia akan mengion menjadi ion natrium dan ion hidroksida. Ion hidroksida ni yang membuktikan dia alkali. Okey. Tindak balas ini dia berlaku serentak natrium oksida ni, maksudnya kita ada serbuk natrium oksida, serbuk putih, kita masukkan dalam air, kita kacau, tengok dah larut. Okey, dah larut tu maksudnya dia dah mengion, dah jadi ion lah. Okey, kita tak nampak pun proses dia tukar jadi natrium hidroksida ni. Okey, sama juga dengan kalium hidroksida. Okey, kemudian persamaan untuk amonia. Amonia kita tambah dengan air, so dapatlah amonium ion. Okey. Amonium ion dan ion hidroksida. Okey, natrium hidroksida pun sama, semuanya dapat ion hidroksida. Okey, manakala base, base yang tak larut tadi, so dia tak adalah persamaan ion dia tak ada persamaan ion sebab dia tak larut dalam air. Jadi dia tak boleh mengion. Okey, ni awak tulislah dia punya formulanya. Okey, ini kita panggil persamaan pengayonan lah. So awak perlu tahu nanti untuk menjawab soalan lah untuk menunjukkan bukti kehadiran ion hidrogen. Okey, kemudian lagi kita tengok kegunaan asid dan base lah. Okey, kegunaan asid muka surat 110. Okey, ini awak perlu tahu jugalah faktanya kegunaan asid. Antara asid yang kita ada, asid sulfurik, asid hidroklorik, asid nitrik, asid etanoik, asid benzoik dan banyak lagi asid lain sebenarnya. Okey, ini antara yang yang dimasukkan dalam silibus lah. Okey. So asid sulfurik ni kita boleh buat baja, deterjen, cat, polimer sintetik, elektrolit. Ni. Ni elektrolit
asid plumbum ya, bateri basah. Okey, baja amonium sulfate. Okey, baja asid sulfurik bertindak balas dengan amonia. So dapatlah baja amonium sulfate. Asid hidroklorik sebagai ejen pembersihan pencuci tandas ni, klorok ni, untuk membersihkan logam sebelum penyaduran. Asid nitrik pun dalam pembuatan baja. So dapatlah baja amonium nitrat. Okey. Asid nitrik bertindak balas dengan amonia juga dapatlah amonia nitrat. Buat bahan letupan, pewarna, plastik. Okey, asid etanoik ini untuk membuat cuka. So cuka itu sebenarnya adalah kandungannya 90% adalah asid etanoik. Okey. Jadi dan sebagai bahan pengawet untuk buat jeruk. Untuk jeruk yang masam-masam tu kan. Adalah asid etanoik. Okey, asid benzoik. Asid benzoik adalah untuk mengawet makanan. Okey ni asid benzoik ni buat diletakkan dalam sos untuk tahan lebih lama dalam air bergas, air tin. Okey, ni lagi satu asid sitrik. Okey, dalam jus buah-buahan Ini asid etanoik. Okey, ini contoh macam mana rupanya bentuk asid benzoik itu. Nak masukkan dalam ni. Okey, kegunaan asid. Okey, kemudian kegunaan base dan alkali. Okey, amonia. Amonia ni adalah alkali. So amonia untuk buat baja macam tadilah. Ni baja amonium nitrate bertindak balas dengan asid nitrik. Ni baja amonium sulfate bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey. Kemudian sebagai penghilang grease boleh. Okey, lepas tu kita mengekalkan latex dalam keadaan cair. Okey, kita masukkan amonia dalam latex. Latex ni yang ini. Ni susu getah. Susu getah orang Tory getah tu. Susu tu kalau dibiarkan lama-lama dia boleh bergumpal. Bergumpal tu maksudnya jadi pepejal. Okey, nak elakkan latex tu daripada jadi pepejal, masukkan amonia. Masukkan alkali. Nanti dia takkan jadi pepejal lah. Nanti kita sambung lagi belajar kat tingkatan 5 latex ni. Okey. Kemudian kalsium hidroksida, ini adalah base. Sebagai air kapur kalsium hidroksida macam kita buat ujian karbon dioksida tu. Air kapur menjadi keruh. Okey. Air kapur. Air kapur tu kalsium hidroksida lah. Okey. So kita boleh letakkan dekat tanah yang berasid. Jadi tanah akan jadi neutral. Okey, kemudian untuk membuat simen dan air kapur. Untuk construction construction, kalau nak simen kan ada guna air kapur warna putih. Untuk buat plaster pada bangunan-bangunan tu. So yang kapur tu adalah kalsium hidroksida. Banyak kegunaan dia. Magnesium hidroksida, ini adalah base. So dimasukkan dalam ubat gigi. Ubat gigi kita tu berkali ni ubat gigi. Dan antacid. Antacid ni adalah ubat gastrik. So untuk menetralkan asid dalam perut. Okey, selain daripada itu natrium hidroksida ini adalah alkali. Kita boleh buat sabun atau deterjen. Ni. Dalam dia ada natrium hidroksida. Kita gunakan natrium hidroksida yang pekat. Okey, kita boleh campurkan dengan minyak ataupun lemak. Dan perlu dipanaskan pada suhu yang agak tinggi lah. Okay, dan terhasilnya sabun dan deterjen. Ini pun akan belajar lebih lanjut dekat tingkatan 5 tajuk sabun dan deterjen. Aluminium hidroksida. Okay, ini adalah base. Sama, letakkan dalam ubat gigi. So magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida fungsinya samalah dan dalam ubat antacid. Ni macam ni ubat antacid.
Dia ada aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Okey. So kegunaan ini penting jugalah memang awak kena hafal dan awak kena ingatlah kegunaan-kegunaan ini biasanya akan ditanya di kertas 1. Kertas 2 pun juga boleh juga tanya soalan struktur nyatakan kegunaannya. Okey. So saya harap awak boleh ingatlah untuk pengenalan kepada asid base dan alkali. Maksudnya kebiasaan bagi asid, kegunaan asid, base dan alkali. Okey, contoh-contoh base dan alkali juga. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ini dan saya minta awak sambung untuk jawab soalan pengukuhan dalam Google Form seterusnya. Okey, dan submit lah setelah siap. Baik, itu sahaja. Terima kasih semua